Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton berita panas hari ini. Ya, dikatakan UMNO hari ini semakin seperti budak-budak ya, perangai ya di usaha ataupun kenyataan demi kenyataan mereka tuh menampakkan pemimpin-pemimpin UMNO hari ini kelihatan seperti tidak punya otak, kurang waras ya, bercakap tanpa membuat usul periksa, bercakap hanya mementingkan untuk meraih simpati, meraih undi dan sebagainya. UMNO kurang waras, berpikir macam budak-budak katanya. Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu mengekakkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta RM 210 juta denda ke atas bekas Perdana Menteri merangkap bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak dalam kes penyelewengan dana RM 42 juta milik SRC Sendirian Berhad. Ya, keesokan harinya, mana sudah berita tadi ya? Keesokan harinya terus Setiausaha Agung ya Ahmad Mazlan menyiarkan di media sosial beliau jemputan menghadiri taklimat khas Presiden UMNO tentang isu semasa. Itulah dia terkini di Dewan Merdeka di Pusat Perdagangan Dunia WTC pada pukul 12 petang hari Sabtu 27 kepada semua ahli jabatan kuasa UMNO bagian dan parti-parti yang hadir. Serentak itu berleka di media sosial pendedahan mengenai gerakan mahu memalukan Perdana Menteri ya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di hadapan ribuan perwakilan bahagian dan juga pimpinan parti UMNO dalam majlis taklimat khas tersebut. Ya, mereka merancang, sebenarnya dikatakan merancang untuk memalukan ya Ismail Perdana Menteri ketika ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob ya, yang dari parti UMNO sendiri, tapi mereka merancang untuk memalukan dia. Tapi apa yang berlaku sedikit mengejutkan, sebab Datuk Seri ataupun Perdana Menteri Ismail Sabri tidak hadir ya di dalam pertemuan itu. Jadi tidak tahu apa yang sedang berlaku ya, tidak tahu kedua-dua puak yang ada di dalam UMNO ini sekarang sedang berperang, sedang bertinju ya di antara mereka satu sama lain. Kita jelas melihat bahwa apa sebenarnya fokus mereka di sini bukanlah untuk rakyat, tapi sebenarnya kita boleh nampak fokus mereka hanyalah untuk ya kepentingan parti, kepentingan pribadi, kepentingan poket mereka sendiri ya. Sanggup mereka untuk melakukan sedemikian rupa untuk memulaukan, menjatuhkan Perdana Menteri yang daripada parti mereka sendiri, sahabat-sahabat semua. Ini ya yang agak mengejutkan kita. Serentak itu juga tentatif majlis taklimat khas tersebut turut beredar, antara lain membagikan penasihat khas kepada Perdana Menteri Agama Datuk Seri Jamil Khair Baharom dan yang membaca doa dan penasihat khas kepada Perdana Menteri Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Datuk Seri Azalina Osman saja mengulas mengenai keputusan penghakiman ke atas Najib Razak. Itu dia. Jadi apa yang mereka lakukan, apa kenyataan demi kenyataan yang mereka lontarkan ya semasa itu menampakkan sebenarnya UMNO hari ini semakin terdesak, UMNO hari ini semakin terkesan ya dengan apa yang berlaku di dalam pemimpin-pemimpin mereka. Raja media sosial Najib Razak sudah pun disumbat ke sungai ke penjara Kajang, dan mereka hari ini semakin kurang waras mengeluarkan kenyataan demi kenyataan yang kelihatan ya tidak menggunakan akal fikiran ya, menggunakan mulut atau lutut mereka saja. Dalam pada itu sahabat-sahabat semua, ahli DAP juga turut mengecam ya, ahli DAP juga turut mengecam dan membidas ya kenyataan yang diberikan oleh siapa nih? Azalina ya, penasihat undang-undang, penasihat Perdana Menteri ketika ini. Sebelum ini saya menganggap bahwa YB Azalina ini seorang yang waras, seorang yang mampu memberikan pandangan yang waras, rasional dan sebagainya. Tetapi kenyataan apa yang diucapkannya semasa dalam convention tangis menangis itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan saya. Beliau adalah
orang yang terlibat di dalam undang-undang, tetapi ucapan beliau itu sendiri bagi saya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Kenapa seorang peguam ataupun yang terlibat dalam undang-undang boleh membuat lontaran, boleh membuat kenyataan seperti itu. Sehingga hari ini sahabat-sahabat semua, seorang pemimpin daripada DAP, DAP sendiri membidas kenyataan daripada Azalina ini, dari Azalina ini, yaitu ahli parlimen DAP Ngekuham, betulkah sebutan saya itu? Kau menyifatkan Azalina Othman tidak layak untuk menjadi penasihat undang-undang dan hak asasi manusia kepada Perdana Menteri. Bahkan katanya lebih wajar untuk ahli parlimen pengerang terbabit meletak jawatan segera, katanya. Jadi kenapa dia berkata seperti itu? Katanya kenyataan mana sudah? Kenyataan Azalina yang mahu Perdana Menteri melantik peguam negara dalam kalangan UMNO jelas menunjukkan wujud cubaan untuk menyalahgunakan kuasa bagi memenuhi kepentingan mereka. Kenyataan-kenyataan seperti ini adalah satu kenyataan yang agak membimbangkan kita khususnya. Apabila mereka menyatakan seperti ini, jelas adakah perkara ini sebenarnya berlaku di dalam era pentadbiran kerajaan UMNO Barisan Nasional, yang mana peguam negara itu dilantik antara kalangan mereka, orang UMNO sendiri, dan akhirnya pakai untuk mendakwa, pakai untuk mempertahankan atau untuk menyembunyikan segala fakta, menyembunyikan segala penyelewengan seperti mana yang berlaku bekas peguam negara sendiri berkaitan dengan kes 1NDB dan juga SRC. Sebelum ini dia begitu kuat menyangkal segala pendedahan yang dilakukan oleh Rafizi Ramli, tapi akhirnya hari ini Najib Razak telah pun disabitkan bersalah, dan juga bekas peguam negara itu juga telah pun menyaman seorang pemimpin veteran daripada DAP, namun saman pula dia pula yang kalah kerana terbukti bahwa kenyataan demi kenyataan berkaitan dengan SRC dan 1NDB ternyata benar, sehingga hari ini apa yang mereka lakukan kelihatan ataupun terbongkar. Mereka melakukan semua itu hanya untuk menutupi segala kebenaran, menutupi segala penyelewengan, rasuah dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Mereka dengan peta berkata 1NDB tidak ada rasuah. Mereka berkata 1NDB tidak ada penyelewengan, uang rakyat masih ada digunakan untuk membangunkan negara. Tetapi hakikatnya sehinggalah ia terbongkar, dan demi pembongkaran demi pembongkaran yang dilakukan di dalam perbicaraan 1NDB hari ini, kita dikejutkan begitu banyaknya wang rakyat, dana awam dimasukkan secara terus ke dalam akaun Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jadi bagaimana sebelum ini kenyataan Azalina ini memberikan satu persepsi bahawa apa yang mereka nyatakan untuk melantik peguam negara di kalangan mereka sendiri itu adalah satu kenyataan yang menggambarkan dan rakyat sendiri berpandangan bahwa peguam negara diguna pakai. Peguam negara hanya alat bagi mereka untuk bagi sesiapa yang dia tidak suka dia akan dakwa, bagi siapa yang dia tidak suka dia akan dakwa dan sebagainya. Jadi ini apa yang rakyat fikir dengan kenyataan yang jelas kita lihat hari ini, satu kenyataan yang sangat-sangat mengejutkan buat kita semua. Katanya lagi ini sama sekali bertentangan dengan kedaulatan undang-undang inilah sebabnya mengapa gesaan supaya peranan pendakwa raya dipisahkan daripada peguam negara sebagai penasihat undang-undang tertinggi kepada kerajaan. Potensi penyalahgunaan kuasa oleh eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri amat jelas katanya. Pendakwa raya sepatutnya bertanggung jawab kepada parlimen, bukannya kepada Perdana Menteri. Betul. Ini sebenarnya yang sepatutnya yang juga seorang peguam menambah selaku penasihat Ismail Sabri Yaakob, Azalina terbukti tidak layak untuk memegang tugas tersebut, katanya. Itulah dia. Apabila sebenarnya kata Azalina ketika berucap pada taklimat khas Presiden UMNO di Pusat Dagangan Kuala Lumpur, Azalina secara terbuka menyoal kenapa Ismail Sabri Yaakob tidak memilih orang dia sebagai
peguam negara. Jika kuasa menukarkan AG atau peguam negara di tangan PM, mengapa PM tidak menukarkan peguam negara, katanya. Malah ia adalah bidang kuasa Perdana Menteri. Saya nak tanya satu saja, katanya, takkan nak tukar AG pun tak boleh, katanya, bersambut sorakan kuat daripada para hadirin semua. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi kita dipertonton ya, kenyataan seorang pengamal undang-undang boleh memberikan kenyataan sebegini rupa ya, dan sangat jelas bahwa apa yang dinyatakan ini menampakkan bahwa mungkin ya, kita tidak tuduh, tapi mungkin ya di dalam era pentadbiran UMNO ini yang mereka lakukan. Mereka melantik ya peguam-peguam negara ini untuk mereka guna pakai bagi melindungi, menyembunyikan, mendakwa orang yang tidak sehaluan dengan mereka dan sebagainya. Mungkin ini yang berlaku, sahabat-sahabat. Mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.